Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya fitnah akan dipaparkan kepada kamu seumpama ataupun seperti anyaman tikar. Ada yang menegak, ada yang melintang. Nak faham apa mana? Sesungguhnya fitnah akan didatangkan pada kamu. Fitnah akan datang pada kita seumpama seperti anyaman tikar. Semua orang kenal tikar. Sahabat pun tahu apa itu tikar pada zaman dia. Tapi fitnah tu bentuk ada yang melintang, ada yang menegak. Hari ini nak kata apa agak-agak? Quran ada cerita? Tak ada. Hadis Nabi dah sebut, faham ke tak? Tak faham. Kata-kata salah tentang benda ni tak ada. Sebab ini akan berlaku pada zaman kita. Ini akan berlaku pada zaman kita. Jadi apa yang dimaksudkan fitnah seperti anyaman tikar tadi? Agak-agak apa bang? Tahu apa? Agak-agak apa? Mat, agak-agak apa mat? Saya nak kata apa? Semuanya ada sekarang. Fitnah akan dipaparkan pada kamu seperti anyaman tikar. Ada yang melintang, ada yang menegak. Hari ini, inilah yang dinamakan application dalam telefon anda semua. Inilah anyaman tikar, ada yang melintang, ada yang menegak. Automatik di dalam application anda adanya WhatsApp, adanya Telegram, adanya Instagram, adanya Line, adanya WeChat, ada Viber, ada macam-macam. Tetapi benarkah fitnah boleh lahir daripada benda sekecil ini? Boleh lahir ke tak? Boleh. Dan memang fitnah paling besar sekarang lahir di sini. Hari ini kita mengambil sumber entah dia betul atau tidak. Kita mengambil sumber entah dia tepat atau tidak. Kita mengambil sumber entah dia sahih atau tidak. Kadang-kadang datang satu benda, kita tak boleh pastikan dia lagi betul ke tidak, kita terus share, kita terus kongsi dengan orang lain. Tiba-tiba dapat tahu benda tu cuma rekaan, benda tu cuma dibuat-buat, lebih jauh kalau benda tu jadi fitnah. Kita dah share beribu orang. Dan bila benda ni dalam bentuk WhatsApp, dia bukan setakat satu kampung, dia limited, tak ada, dia satu dunia. Bayangkan setiap benda yang kita hantar tu tersilap, tersalah, jadi fitnah, satu dunia orang baca. Agak-agak bila masa lagi kita nak berjumpa balik, nak minta maaf. Kita tak tahu benda ni dah sampai kat siapa. Berlaku ke tak ni? Berlaku. Benda ni berlaku. Dan inilah juga fitnah-fitnah lain. Facebook tu fitnah. Pernah dengar tentang Facebook? Saya ulang balik kalau tak faham. Kita ingat satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila mana Rasulullah sampai di bumi Baitul Maqdis, di situ ada Masjid Al-Aqsa. Nabi tambak dia punya burak dekat mana? Ada satu dinding dekat Masjid Baitul Maqdis. Dinding tu sekarang masih ada. Dinding tu sekarang masih tersisa. Yang kalau kita tengok dalam TV ke dalam rencana, ada orang Yahudi pakai topi, rambut macam jalin, pakai baju kot, pegang satu kitab, duduk macam ni depan tembok. Yang ni dah dipanggil the Wailing Wall, tembok ratapan. Pasal apa dia nak meratap depan tembok tu? Tembok tu kan bekas Nabi tambak burak. Tapi kita perlu sedar sejarah lebih awal. Apa sejarah lebih awal? Bahawa bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin, bumi Jerusalem pernah diserang oleh raja di zaman kerajaan Kaldea, iaitu Raja Nebukadnezar. Dan bahasa Arab disebut Raja Bukhtansar. Bukhtansar ataupun Nebukadnezar menjarah bumi Palestin, menyerang bumi Baitul Maqdis, menyerang bumi Jerusalem yang kita katakan tadi. Tak kira atas nama apa pun.
Dia menghancurkan semua kota-kota yang ada, membakar semua bangunan dan rumah-rumah, membunuh sebahagian besar umat manusia. Tetapi yang tersisa daripada kehancuran tadi cumalah dinding yang ada sekarang. Dinding itulah yang masih berbaki. Jadi mereka duk meratap pada dinding Wailing Wall ataupun tembok ratapan tu sebab yang paling banyak mati, yang paling banyak dijarah ialah Bani Israel. Tu saja hak tinggal, hak ada bekas pada zaman dulu. Hak lain semua hancur, hak lain semua terbakar, hak lain semua musnah. Dan mereka menggerak satu lagi atas nama Wailing Wall, ratapan, dia buat wall lain. Wall untuk kita meratap juga. Inilah yang dipanggil Facebook. Sebab tu dah saya sebut dulu kan, Facebook kalau kita nak mula tu dia pecah dua kan. Kita nak start login tu dia pecah dua. Belah kanan tu dia ada login ID, kita masukkan ID kita, masukkan password. Tapi ingat yang belah kiri tu ada gambar apa? Yang belah kiri ada gambar apa? Ada gambar macam peta dunia warna biru muda. Dia buat kepala-kepala kecil, ada connection bersambung kan. Ada kepala kecil dia buat tek, kepala ni bersambung, tek. Cuba bilang kepala tu ada berapa? Ada berapa? Ada 11 kepala kan. Itulah 11 keturunan Yahudi Bani Israel. Anda sedar ke tak? Anda perasan ke tak? Hari ini benda itulah yang jadi anda meratap. Krisis suami dan isteri bergaduh. Isteri malas basuh baju hari itu. Bila isteri malas basuh baju, bergaduh dengan suami. Dia pun tarik di Facebook dia, hari ini bergaduh dengan suami sebab dia marah saya tak basuh baju. Dia pun meratap, nak cerita kat siapa? Jadi nak cerita masalah rumah tangga dia dekat orang lain, dia duk meratap di wall Facebook. Hak ni pula baru putus tunang, cerita pula dekat kawan-kawan, aku baru putus tunang ni, tak payah cerita dekat orang lah. Aku kena buang kerja hari ni, aku sepak bos hari ni, aku buang bos. Oh, dia pula buang bos, contoh macam-macam. Jadi dia boleh jadi fitnah. Kadang-kadang orang boleh bercerai suami isteri sebab Facebook. Berlaku ke tak? Berlaku. Kahwin dengan Facebook pun ada juga. Hak tu tak apalah, alhamdulillah, bertemu jodoh dia, kahwin, kekal bahagia. Ni ada hak bercerai pun di Facebook. Inilah fitnah-fitnah akhir zaman. Nabi SAW kata, satakunu fitan, akan berlakunya fitnah. Kita bila sebut fitnah dalam bahasa Melayu ni kita faham lain. Fitnah ni kita tuduh orang-orang tak buat. Orang Melayu kata, hang jangan fitnah aku. Itu fitnah Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab bila dia sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Yang Quran sebut bukan fitnah tu. Fitnah maksud satu ujian yang boleh menggugat manusia, gugat iman manusia, gugat kepercayaan manusia, gugat keamanan manusia. Itu fitnah. Bila dia kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, maksudnya fitnah itu, fitnah itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah yang akan menggugat manusia daripada beramal dengan agama. Nabi SAW menyebut, satakunu fitan, akan berlakunya fitan pada akhir zaman. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Fitnah maksudnya orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Maksudnya yang tak pergi mendekati. Bila berdiri tu dia ada dekat nak berjalan sikit, dia nak bergerak. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, orang yang qaim, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan.
Maksudnya yang paling jaga diri dia agar tidak terlibat dengan fitnah, itu yang lebih baik. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang mendekati fitnah. Man tasharrafa laha tastashrifu, siapa yang cuba menjenguk fitnah, dia nak pergi tengok-tengok je, maka dia kena fitnah tu. Akhir zaman Nabi SAW sebut, wa man wajada malja au ma'adhan falya'udh bih, sesiapa yang menjumpai jalan untuk keluar ataupun menyelamatkan diri, maka hendaklah dia selamatkan diri daripada fitnah. Ni akhir zaman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka orang pada akhir zaman bila berlaku fitnah, hak cuba mendekati itu bahaya. Sebab itu para ulama menyebut yang terbaik, hatta pada zaman sahabat selepas kewafatan Nabi SAW, siapakah yang lebih baik antara 3 golongan? Pertama Ali, yang bersama dengan Ali. Kedua yang menentang Ali, sama ada Aisyah radhiyallahu anha ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ataupun mereka yang tak mau terlibat, yang duduk di rumah, seperti Muhammad bin Maslamah, yang Nabi SAW sebut ia selamat daripada fitnah. Muhibbuddin Al-Khatib menyebut sebenarnya yang paling betul ialah mereka yang tak terlibat dengan dua-dua sekali. Walaupun para ulama menyatakan Ali lebih benar daripada Aisyah, Ali lebih benar daripada Muawiyah, tetapi yang paling selamat ialah mereka yang tak terlibat. Itu yang Muhammad ibn Sirin menyebut bahawasanya ombak fitnah itu berlaku sedangkan puluhan ribu para sahabat hidup, tidak sampai 100 ataupun 30 orang sahabat yang terlibat, tak sokong belah ni, tak sokong belah sana. Kenapa? Kerana ini fitnah akhir zaman. Siapa yang boleh selamatkan mereka? Quran. Quran selamatkan. Nanti kita akan cerita bagaimana Quran selamat. Nabi SAW sebut, ingatkan hal ini dalam hadis Muslim, dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhuma rahimahumullah. Nabi SAW menyebut, Nabi kata, badirul a'mal fitanan ka qat'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yusbihu kafira mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira wa yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Nabi kata, bersegeralah buat amalan, kerana akan berlakunya fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Seseorang itu, kata Nabi, pada paginya mukmin, petangnya menjadi kafir. Petangnya mukmin, paginya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harga yang murah. Agama tak ada harga, orang jual lah agama. Orang yang akhirnya bukan saja dalam semua bidang manusia jual agama. Kadang-kadang jual daripada kecil-kecilan sampai besar-besaran. Terutama apabila tengok orang mau agama laku. Orang agama pegang yang tu, tiup yang ni, jampi yang sana, semua boleh jaga, ada duit. Boleh jadi modal belakang. Tilo ni akhir zaman, bukan awal zaman. Akhir zaman ni macam-macam lah. Macam-macam penipuan. Syaitan Nabi tak bimbang. Syaitan ni nampak jelas jahat. Nabi bimbang kepada Dajjal. Dajjal ni dia bukan rupa jahat, rupa baik ya. Sebab tu Nabi bimbang kepada Dajjal. Nabi tak bimbang kepada syaitan. Syaitan dia muka jelas, muka jahat. Muka ngas luar cari lah, main gitar atas kalebok, nampak jelas kata syaitan. Tetapi Dajjal ni yang muka baik ya. Muka juru ya. Muka berjanggut ya. Muka pakai piyuh ya. Tetapi penipu. Kerana makna Dajjal itu penipu. Menipu lebih baik, lebih bahaya daripada jahat. Kalau jahat jenis jahat jujur sungguh. Jahat. Muka-muka jahat. Kecek pun jahat. Jahat betul. Ikhlas molek dia dengan kejahatan dia. Hak tu lebih orang payah nak tertipu dengan dia. Tapi hak bahaya kalau muka baik. Tu Nabi bimbang.
Setiap Nabi akan memberitahu kepada umatnya akan bahayanya penipu Dajjal. Dan aku akan beritahu kepada kamu, Dajjal juga penipu. Kalau aku ada zaman itu, aku akan berdebat dengan dia. Tetapi kalau aku tak ada, aku suruh kepada Allah dengan Rasul lah. Aku suruh kepada Allah lah pokmu. Siapa dia yang ada ilmu pada masa tu, kena zahirkan ilmu dia. Biarlah dia mau panggil suka berdebat ke apa dia. Kalau ada orang yang mari berjanggut, pakai spek, kau tak pakai spek, kau gapo bijak, kau tak bijak, ada CJ, kau tak ada CJ, kau gapo dia, ngaku seh, ngaku mufti, ngaku gapo, tiba-tiba buat tipu daya atas nama agama, maka hak tu Dajjal dipanggil. Maka Nabi bimbang Dajjal. Sebab apa? Dia menipu. Ramai orang akan tertipu dengan dia. Setan ni boleh kata boleh kira juga, tapi Dajjal ni Allah. Nabi kata, semua Nabi bimbang takut muncul sama dia. Nabi Ibrahim kecek bak Dajjal, takut orang yang tipu mengikut dia. Apa tak timbul zaman Nabi Ibrahim? Timbul zaman kita, zaman Nabi Muhammad. Tu Dajjal. Jangan kata jubah, kepiah, serba ini semestinya benar. Kadang-kadang lipat. Sebab itulah kena belajar. Belajar ilmu yang sebenarnya. Barulah tahu Dajjal ni berapa dia. Ada pendapat kata Dajjal itu dipanggil Masihud Dajjal. Nabi Isa juga Masih dah. Al-Masih dah. Gelar Isa bin Maryam, Al-Masihu Isa bin Maryam. Masih itu Isa ibnu Maryam. Dajjal juga Al-Masih juga. Sebab tu ada ulama kata Dajjal ni muka serupa Nabi Isa. Maka apabila dia tubik, orang terkejut. Nabi Isa. Sudah tipu dah. Sebab dia nak serupa muka dengan Nabi Allah Isa AS. Dajjal Masih juga. Ada riwayat berapa nama Masih Dajjal dengan Masih Isa bin Maryam. Dajjal ni boleh baca dua deh. Masih dengan ha boleh baca, dengan kha boleh baca. Masih ataupun Masih ha. Kalau Masih, ada ulama kata dia serupa dengan Nabi Isa. Kita percaya Nabi Isa akan turun. Dia turun, dia kata Nabi Isa. Dia kata dia Tuhan. Sudah tertipu pada masa tu. Muka dia dekat-dekat nak serupa. Tu Nabi Isa. Ada kata nama Masih, berarti Nabi Dajjal ni dia jalan rata. Masaha ni maknanya menyapu. Dia sapu semua bumi. Yakni dia jalan rata. Atas muka bumi seolah sapu bumi. Bagai ni dia mari. Jangan hidup nusuk lah. Bagai tak mari kali tak ada jalan. Nama dalam apa dah? JPF pun tak ada rasa. Misalnya, dia pergi belakang rumah sore-sore. Rumah mak dia pergi, rumah pazuai dia pergi, sudah weh. Mana weh? Orang ikut belakang dah dia weh. Kat yang tak kata tak sikut, sudah. Dia kata weh nak gapo dia weh? Nak semak, nak muka Korea, dia buat gini. Perut muka jadi Poia, bukan Korea. Jadi. Nama selok kawan tu. Dia cita-cita nak jadi Korea, bertukar lagi kepala. Tipu daya dia. Dia nak suruh kau dia, nak suruh ayah kita bangun. Bangun apa? Bangun ayah kita hok mati tu. Bisa tak bisa dia. Pas gue hok jenis gila minat khamak, minat terbai pula. Nya tipu daya betul-betul. Sebab tu zaman lah ni, zaman akhir zaman, orang ngaji agama ada golongan suka benda-benda khamak. Suka benda-benda pelik. Maka dia kata benda pelik tu menunjukkan benda tu benar. Kalau orang jenis kaki lagu ni, dia mula-mula akan kena tipu oleh Dajjal. Kebenaran sebenarnya adalah berpegang dengan pegangnya ajaran Nabi Muhammad. Bangun tahajud, maya tarawih 20 rakaat. Hak tu hak keramat sebenarnya. Kita boleh sujud ke Tuhan, hak tu keramat sebenar. Pada akhir zaman orang tak sujud ke Tuhan, kita boleh sujud ke Tuhan. Hak tu keramat sebenar. Bukan kata serbai di langit, bukan kata jalan atas air. Belum tentu hak tu. Hak ni hak boleh taat Tuhan, boleh tutup aurat, boleh dengar kata Tuhan, boleh gapo dia. Hak ni keramat sebenar. Al istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah dalam agama lebih mulia daripada 1000 keramat-keramat. Kerana keramat-keramat tu boleh berlaku kadang-kadang. Dia serupa tangan Dajjal boleh buat, wali boleh buat. Jadi tak semestinya kebenaran itu berada di pelik. Kalulah pelik tu sudah kita tertipu awal-awal lagi. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, innaha satakunu fitnatun al-muttaji' yakunu al-muttaji'
khairan minal qa'im, khairan minal qa'id, khairan minal jalis, wal jalis khairan minal qa'im, wal qa'im khairan minas sa'i. Yang bermaksud sungguh-sungguh akan berlakunya fitnah. Nabi kata pada kita, sungguh-sungguh akan berlakunya, akan turun fitnah, yang mana orang yang baring di zaman fitnah itu lebih baik daripada orang yang duduk. Manakala orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang mana orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berusaha masuk ke dalam fitnah itu. Maka Nabi memberikan cadangan, apabila berlaku fitnah ini, Nabi kata, man kana lahu ibil falyalhaq bi ibili, wa man kana lahu ghanam falyalhaq bi ghanami, wa man kana lahu ard falyalhaq bi ardih. Siapa yang ada unta, maka pergilah ambil unta dia. Sesiapa yang ada kambing, pergilah ambil kambing dia. Siapa yang ada bumi, ada tanah, pergilah ke sana. Dalam riwayat lain menyebut falya'udz bihi, hendaklah dia berlindung di sana ketika berlakunya fitnah. Sahabat tanya kat Nabi, bagaimana kalau tak ada semua tu? Satu orang dia tak ada unta, dia tak ada kambing, dia tak ada tanah nak berlindung, dia nak gimana? Nabi kata, ya'midu ala sayfih fayaduqu ala haddihi bihajar. Hendaklah dia ambil pedang dia, dia pusingkan belah tajam tu ke atas, dan dia ambil batu, dia pecahkan pedang tu dengan, dia pecahkan mata pedang tu dengan batu. Ini hadis berkenaan dengan ancaman Nabi apabila berlakunya fitnah yang pasti akan muncul dalam kehidupan seorang Muslim selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dan saya pun hampir pasti tuan-tuan tak faham apa maksud ni kan. Pertama sekali, bila kita sebut dengan fitnah akhir zaman, saya tak boleh cakap kuat tuan-tuan, suara saya dah hampir kong dah bateri dia. Jadi saya kena cakap slow-slow ni, minta maaf. Biasa saya agak sedikit agresif, tapi hari ni tak boleh, dah habis had. Bila kita cerita tentang fitnah akhir zaman, ayat Al-Quran juga mengisyaratkan tentang bahayanya fitnah. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maka sebahagian orang cuba untuk faham fitnah ini menuduh orang tanpa bukti. Sebenarnya ia adalah tafsiran yang salah. Di dalam Al-Quran, apabila dikatakan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, maksud dia ialah dalam ayat itu sebenarnya bukan bermaksud tuduh orang, tetapi syirik. Yang mana syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maka pada ketika itu Allah mengizinkan orang-orang Islam untuk berperang di Masjidil Haram. Perang itu tak baik, tetapi apabila dibiarkan tidak berperang, maka akan berlaku syirik. Maka pada ketika itu dibenarkan untuk membuang syirik yang berlaku di Mekah, kerana syirik lebih besar daripada membunuh. Baik, Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad memberikan beberapa makna
Bila disebut perkataan fitnah di dalam Al-Quran ataupun hadis, di sana terdapat beberapa makna. Tetapi yang kita nak ambil adalah salah satu daripada makna ini, iaitu hadis ini. Hadis ini yang mana Nabi kata, innaha satakunu fitnatun, sungguh-sungguh akan berlaku fitnah. Fitnah ni apa maksud dia? Fitnah ni adalah bala bencana yang mana dia akan berlaku di akhir zaman. Dia akan berlaku sebelum daripada kiamat. Sebab itu hadis tanda kiamat orang panggil hadis fitan, plural ataupun kata banyak daripada perkataan fitnah. Nabi memberikan ancaman kepada umat dia. Nabi kata sungguh-sungguh akan berlaku fitnah, sungguh-sungguh akan muncul bencana, akan turun bala. Yang mana bala ni bila turun, masyarakat awam, orang-orang awam, orang-orang Islam yang hidup di zaman itu, bila dia tengok bala ni, dia tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Bala ni bila turun, bencana ni bila turun, ujian ni bila turun, manusia dia jadi pelik dan keliru. Mana satu yang betul ni? Maka akan berlaku pertarungan di antara beberapa puak. Masing-masing mendakwa mereka di pihak yang benar. Jadi orang awam jadi keliru. Selagi mana kita tak nampak kebenaran itu terzahir, maka Nabi memberikan pesanan. Nabi kata, yakunul muttaji' khairam minal jalis. Bila bala bencana tu turun, kita tak pasti mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kita keliru. Nabi kata orang yang baring dalam zaman itu lebih baik daripada orang yang duduk. Dan orang yang duduk di zaman itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri di zaman itu lebih baik daripada orang yang masuk ke dalam fitnah. Maksud Nabi nak kata, selagi mana kamu boleh hindarkan diri kamu daripada masuk ke dalam bala bencana itu, kamu kena hindar. Kalau terpaksa baring, baring lebih baik daripada duduk. Kerana baring ni lebih jauh daripada duduk. Sebab duduk mungkin terkena sikit. Dan bila mana berlaku perkara ini, Nabi kata, kamu jangan masuk campur selagi mana tak zahir kepada kamu kebenaran. Dan masa ni berlaku, Nabi pesan dalam satu hadis yang lain. Nabi kata, badiru bil a'malis salihah fa innal fitan qaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kamu dengan amalan-amalan salih, kerana fitnah yang akan muncul di akhir zaman nanti, dia akan datang seperti sepotong malam yang gelap, yang mana seorang lelaki mungkin paginya beriman dan malamnya kafir. Dan malamnya kafir, malamnya beriman. Ada yang malamnya beriman, paginya kafir. Yang mana dia menjual, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan habuan dunia.